وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومشايخنا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Khabar semua sihat? Baik, kita sambung ke surat berapa ya? Sambung kat siapa ada tanda? Sembilan belas. Okey. Maka hasilnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Maka hasilnya dan pendek kata bahawasanya menuntuti ia akan keredaan gurunya dan menjauh ia akan kemurkaannya, yakni kemurkaan guru, dan menjunjungkan ia akan suruhan guru pada yang lain daripada ma'siyatillah. Yang mana suruhan itu selain daripada perkara maksiat. Kalau guru itu suruh buat perkara maksiat, tak boleh ikutlah perkara-perkara yang maksiat. Selagi mana tidak pada perkara-perkara maksiat, maka kita kena junjung perintahnya. Kerana tiada ada taat bagi makhluk pada maksiatkan khaliq. Maksudnya tiada taat kepada makhluk pada memaksiatkan pencipta. Ya. Jadi contohnya kalau mak ayah suruh anak selagi mana bukan perkara maksiat, maka wajib kita kena ikut. Bukan perkara yang haram, ya, jadi kita kena ikut, wajib ikut. Itu juga kalau isteri, kalau suami suruh buat perkara maksiat, tak wajib ikut, tak wajib dengar, ya, samalah keadaannya. Tapi selagi perkara itu dalam ruang lingkup harus dan ke atas, lagilah wajib kena dengar anak, ya, isterinya, ya, wajib kena dengar. Baik. Kalau suami suruh, kalau mak ayah suruh, kalau guru suruh, ya, walaupun perkara itu harus, tapi perintah itu datang daripada guru, perintah itu datang daripada mak ayah kepada anak, dan perintah itu datang daripada suami kepada isteri, ya, walaupun perkara itu harus, maka kena ikut, kena buat. Tapi kalau perintah itu datang daripada sebaliknya, daripada orang yang sebaliknya, tidak
harus. Tidak harus. Mana kalau tak ikut pun tak apa, tapi atas budi bicara. Contohnya anak suruh mak ayah, perkara yang haruslah. Suruh mak ayah. Kalau mak ayah tak ikut, tak ada apa, anak tak boleh cakap apa. Mak ayah pun tak berdosa. Jadi kalau anak murid, dia perintah pula tok guru dia buat kita gini, tok guru dia tak buat, tok guru dia tak berdosa. Dia juga kalau isteri suruh dia buat perkara gitu begini, bukan perkara yang wajib lah. Kalau berwajib itu memang tak boleh lawan lah. Tapi kalau ruang lingkup harus, kalau suami tak buat, suami tak berdosa. Tapi kalau sebaliknya, dosa. Jadi perintah tu kita kena tengok daripada siapa kepada siapa. Perintah budi bicara jugalah. Baik. Dan setengah daripada membesarkan dia itu, membesarkan anak-anaknya dan mereka-mereka yang bersangkut paut dengan dianya. Jadi kita kena hormat jugalah. Kena hormat. Yang besarkan itu maksud dia kena hormat. Anak-anaknya itu anak-anak tuan guru. Kalau ada kita kena hormat. Ke mana pun kena jaga hati tuan guru. Sebab kita nak ilmunya tu, kita nak barakahnya, nak berkatnya. Kalau tak suka sekalipun jangan tunjuk contoh. Baik. Dan mereka-mereka yang bersangkut paut dengan dianya, sama ada bersangkut paut itu dengan nasab atau sebab. Dengan nasab tu maksud dia ahli keluarga lah, saudara mara ke, anak beranak ke, adik beradik ke, pun kena hormat. Atau sebab. Sebab tu apa? Contohnya dia punya khadim ke, khadim tuan guru ke, driver tuan guru ke, pun kita kena hormat. Kena hormat. Bukan orang itu, tapi hormat disebabkan tuan guru itu. Jadi mana-mana yang bersangkut dengan tuan guru tu kita kena hormat. Jangan langsung tak hormat. Kerana dia itu berkhidmat ataupun ada kena-mengena dengan tuan guru. Baik. Dan adalah tuan guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, sahibul hidayah, menghikayat ia bahawasanya satu orang daripada yang besar-besar daripada a'immah, daripada a'immah, imam-imam Bukhari, adalah ia duduk pada tempat mengajar, yakni adatnya duduk tempat mengajar, yakni adatnya dia duduk kat situ tempat dia mengajar. Demikianlah. Dan adalah ia berdiri pada tengah-tengah mengajar pada apa tu, beberapa ke disebut apa tu, beberapa waktu. Baik. Jadi di suatu tempat di Bukhara, imam-imam, ulama-ulama Bukhara, ada bertanya mereka itu daripadanya. Dia mengajar, mana tengah mengajar tadi, mana tadi ayat dia, berdiri pada tengah-tengah mengajar pada beberapa waktu, dan bertanya mereka itu daripadanya. Dia tanya soalan dan berkata ia bahawasanya anak tuan guruku
bermain-main ia serta budak-budak pada tengah-tengah jalan. Dia nak bagi tahulah, dan datang ia pada setengah-setengah ketika kepada pintu masjid. Maka apabila aku lihat akan dia, nescaya aku berdiri baginya kerana membesarkan bagi guruku, yang ialah Qadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Jadi dia nampak anak tuan guru tengah main. Jadi orang pelik lah tengok, kenapa tuan guru ni sekejap duduk, sekejap berdiri, sekejap duduk, sekejap berdiri. Jadi dia berdiri tu sebab apa? Sebab nampak anak tuan guru tengah-tengah mengajar tu dia berdiri. Dia nampak anak tuan guru. Tuan guru dia besar lah. Kira Imam Fakhruddin Al-Arsabandi ni kira ketua bagi a'immah, ulama-ulama negeri Moro. Moro kat mana ya? Morocco. Allahu a'lam. Baik. Dan adalah sultan pada zamannya. Memulia ia akan dia sehabis-habis memuliakan. Dan adalah qadi itu berkata, sesungguhnya aku dapatkan akan ini pangkat dengan sebab memuliakan guru. Dia dapat pangkat tu kerana dia memuliakan gurunya. Kerana bahawasanya adalah aku berkhidmat akan guruku Tuan Qadi Aba Yazid Ad-Dabbusi, dan adalah aku berkhidmat akan dia dan aku memasak akan makanannya. Walhal tiada makan aku daripadanya, hanya memasak aku itu semata-mata kerana membesarkan dia dan memuliakan dia juga. Dia sultan tu, dia masak, tapi dia tak makan pun apa yang dia masak. Dia masak untuk tuan guru je semata-mata nak memuliakan tuan guru dia. Tapi bab khidmat dengan tuan guru ni memang masya-Allah barakahnya itu dahsyat. Kalau betul-betul ke khidmat dengan ikhlas pada tuan guru, macam-macam pintu rezeki akan dibukakan. Sama ada pintu rezeki dunianya, pintu rezeki ilmunya, pintu akhiratnya, dia akan terbuka dan terbuka dengan asbab kita berkhidmat dengan tuan guru. Banyak dah jumpa jadi InsyaAllah lah kalau kita ada peluang untuk berkhidmat dengan tuan guru alim ulama yang besar-besar, InsyaAllah dapatlah bahagian masing-masing tu. Jadi kita nampak keliling-keliling tu, mana-mana yang rajin berkhidmat dengan tuan guru tu, Allah bukakan banyaklah futuh-futuh dari sudut rezekinya dan selainnya tu. Sebab apa? Kerana berkhidmat dengan tuan guru. Baik, tu adab lah, adab kita untuk memuliakan tuan guru. Jadi bila kita sebut tuan guru itu, tuan guru ni adalah orang yang alim, yang ada ilmu, dengan kita tahu selok-beloknya, dengan kita tahu pengajiannya, kelas-kelasnya, apa yang dia mengajar, bagaimana keadaannya, itu kita tahu. Jadi bila sebut tuan guru, yang utamanya tuan guru kita sendiri, dan yang keduanya adalah tuan guru yang mengajarkan kita ilmu-ilmu, dan juga tuan guru yang tak mengajar kita tetapi dia mengajar, dan dia juga adalah tuan guru kepada orang lain.
Jadi ketiga-tiga ini, golongan ini, tuan guru ni, ketiga-tiga ini kita kena hormat. Cuma ada tuan guru kita sendiri, memang kita duduk dengan dia, berkhidmat dengan dia, ataupun tuan guru yang mengajar kita, kita tak duduk dengan dia, ya, tapi mengajar, kita ikut kelas dia. Ataupun tuan guru itu kita tak ikut pun kelas dia, tapi dia mengajar dan kita tahu dia bagaimana, ilmunya bagaimana. Jadi ketiga-tiga ini kita kena hormat. Ketiga-tiga ini juga dikatakan sebagai tuan guru. Ini tak kira lah, macam mana pun kita kena hormat. Selagi mana yang diajarkan itu bersesuaian dengan keadaan semasa. Maksud dia bersesuaian dengan contohnya fiqahnya itu sesuai, tauhidnya itu sesuai, tasawufnya itu sesuai, kita kena hormat. Yang lain pun kena hormat juga, tetapi yang itu lebih lagi penghormatan kita kepada mereka tu kena lebih lagi lah, kena hormat. Maksudnya kita tak boleh nak mencaci, memaki dan sebagainya. Kalau kita tak suka sekalipun, kita kena diam je lah. Nak buat macam mana? Tak suka, dah lah diam. Kalau buka mulut, disebabkan mulut itu malaikat menulis. Bila malaikat menulis, dia dah tak jadi pahala. Kalau diam, malaikat tak tulis lagi. Faham? Malaikat akan tulis. Kalau diam berbentuk niat, malaikat dah tulis. Itu Allah suruh tulis. Kalau niat yang baik, belum dilafazkan, belum buat lagi perkara itu, malaikat dah tulis. Tapi kalau perkara buruk, bercakap dalam hati je, belum keluar lagi, belum dilafazkan lagi, malaikat belum tulis. Tapi bila kita dah lafaz, kita dah caci, kita dah maki, kita dah kutuk, malaikat pun tulis. Tak suka, diam sahaja. Bila dah tulis, susahlah nak padam balik tu. Sebagai bukti, macam kita lah. Kalau dah post dekat Facebook, orang dah screenshot, buatlah apa-apa pun, nak padam pun padamlah, tapi orang dah screenshot, sudah. Nah, pandai tulis, pandai tanggung. Begitulah kita, ya. Kritik itu boleh, tak ada masalah. Kalau tak suka, kita boleh kritik. Tapi cara mengkritik itu ada adabnya. Cara mengkritik ada adabnya, bukan dengan caci maki, kutuk dan sebagainya. Ya, baik. Dan Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani, sungguhnya keluar ia daripada Bukhara dan berhenti ia pada setengah daripada kampung-kampung di sana. Dia keluar berjalan, ya, berhenti ada setengah kampung di sana pada beberapa hari. Dia berjalan kat kampung tu dalam beberapa hari, dengan sebab jatuh baginya, jatuh baginya suatu perkara yang menyebabkan baginya pada keluaran daripada negeri kepada kampung itu. Mana ada sebab lah, ada perkara jatuh baginya itu, maksud dia ada perkara yang menyebabkan dia kena keluar. Ya, adalah perkara-perkara yang dia nak kena buat. Jadi dia keluar daripada negeri kepada kampung itu, dan menziarah akan dia oleh sekalian murid-muridnya yang lain daripada Syekh Imam Al-Qadi Abi Bakar Az-Zarnuji. Maka berkata ia baginya pada ketika berjumpanya akan dia. Jadi dia ziarah orang lain, tapi tak ziarah anak murid dia yang bernama Syekh Imam Qadi Abi Bakar Az-Zarnuji.
Tu dia tanya Tok Syekh dia, kenapa? Kerana apa engkau tidak ziarah akan daku? Maka jawab dia adalah aku masyghul dan ghalib. Ghalib tu maksud dia sibuk. Ya, ghalib tu sibuk dengan berkhidmat akan ibuku. Jadi tak ziarah sebab apa? Ya, sebab anak murid dia ni sibuk khidmat dengan mak dia. Jadi maka jawab ia adalah aku masyghul dan ralik berkhidmat dengan ibuku. Berkata ia, direzeki akan dikau dengan umur dan tiada rezeki akan dikau dengan perhiasan mengajar dan keelokannya. Gitu pula. Faham ke tak faham tu? Jadi itu satu nasihat, maksudnya satu nasihat, satu pengajaran yang diambil oleh Syekh ni tadi. Ya, bukannya maksud jangan nak kena faham baca tu elok-elok. Sebab kalau tengok dalam ni seolah-olahnya macam Syekh ni tak sukalah dia khidmat dengan mak dia pula begitu, betul? Tengok ayat tu kan. Apa pula ni Tok Guru cakap macam ni? Tok Guru tak cakap apa-apa pun. Tok Guru kata, engkau direzekikan umur yang panjang, tapi tidak direzekikan engkau dengan mengajar. Sebab apa? Sebab tak ziarah Tuan Guru. Tuan Guru datang ni bukannya selalu. Ya, Tuan Guru besar datang bukan selalu. Dah tahu kita tahu Tuan Guru ada ziarah ni, datang ziarah, tapi kita tak pergi menghadap. Jadi situ buruk adabnya. Ya, buruk adabnya. Ya, bukan lama pun, sekejap sahaja, sekadar adab berjumpa dengan Tuan Guru, pergi berjumpa, bersalam. Ya, minta maaf Tuan Guru, saya ada hal untuk saya dengan mak saya. Tak apalah, jangan tak jumpa langsung. Tu Tok Syekh tanya, masa aku sana tu tak ada jumpa pun, pergi mana? Itu yang Tok Syekh dia tanya tu. Jadi itu satu nasihat untuk dia lah, supaya akan datang, ya, adab dengan guru kena jaga. Kerana mak ayah itu mak bapak kita di dunia. Ya, mak bapak kita dunia. Adapun Tuan Guru itu ibarat bapa kita untuk akhirat. Tu contoh. Jadi kena hormat juga. Ada sibuk pun kena bagi tahu. Itu maksud dia memuliakan guru. Bukannya maksudnya Tok Guru dia tu tak suka dia khidmat dengan mak dia, tidak, tapi nak ajarkan tentang adab supaya akan datang nanti kalau dia nak tulis kitab ke, dia nak mengajar ke, jadi dia boleh sampaikan begitu adabnya dengan Tuan Guru. Tiba-tiba Tuan Qadi ini jadi seperti itu sungguh. Jadi sungguh macam tu, macam Tuan Guru dia cakap tadi. Kerana bahawasanya ia pada kebanyakan waktu-waktunya duduk ia pada kampung-kampung dan tiada peraturan baginya oleh mengajarnya. Kerana bahawasanya penuntut-penuntut ilmu itu ada mereka itu di dalam negeri-negeri, tidak pada kampung-kampung. Nak mengajar pun tak ada orang. Jadi orang dah berlari pergi ke bandar. Ya. Itu maksud Tuan Gurunya tu. Kalau dia mulia kan, orang-orang kampung nampak dia tu, maka mungkinlah ada rezeki dia boleh mengajar kat kampung tu. Ya. Jadi sungguh begitu. Maka sesiapa yang mempersakiti daripadanya oleh gurunya, nescaya diharamkan berkat ilmu dan tiada manfaat ia daripadanya
melainkan sedikit-sedikit sahaja. Itu yang takut tu. Ya, siapa yang buatkan tok guru tu terasa diharamkan berkat ilmu, maknanya tak dapat berkat, hilang berkat maksud dia. Hilang berkat ilmu tu, dan kita tak dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar itu, melainkan sedikit-sedikit saja, cebis-cebis je. Nak dapat lebih tak dapat, sebab hilang berkat. Jadi apa dia manfaatnya? Manfaatnya tu kita tak dapat nak amalkan apa yang kita belajar daripada tok guru, satu. Yang keduanya, kita tak dapat nak berkongsikan, nak menyampaikan balik apa yang kita belajar, tak dapat. Itu maksud dia hilang berkat, habis hilang. Kadang-kadang kalau mengaji banyak sekali pun, tapi kalau adab dengan guru tak ada, payah. Kalau boleh mengajar pun sikit-sikit gitulah. Dia tak dapat penuh. Kalau mengajar pun kadang-kadang orang tak faham apa yang dia ajar, pun sebabkan barakatnya itu hilang. Ini suatu syair bahawasanya guru dan bomoh tiap-tiap keduanya itu tiada nasihat keduanya apabila tiada dimuliakan keduanya. Sama ada guru ke tok bomoh ke, mana doktor lah, ya, doktor bomoh ni maksud dia doktor, guru ke doktor ke, takkan bagi nasihat kepada pesakit dia ataupun anak murid dia kalaulah tidak memuliakan kedua-duanya. Sombong. Ya, maka sabar olehmu bagi penyakit, sabar ajalah. Jika engkau terasing engkau daripada bomohnya, sabar ajalah. Sakit sampai situ lah. Kalau mengasingkan diri, tak nak dekat dengan doktor, dan memadai olehmu dengan jahil, jika terasing engkau daripada gurunya, dan jahillah sampai ke sudah, sekiranya menjauhkan diri daripada guru. Itu maksud dia, ya. Maksudnya bahawasanya tiap-tiap daripada guru dan bomoh itu doktor lah, tiada menasihat keduanya bagi muridnya dan yang sakitnya apabila tiada dimuliakan akan keduanya. Bila dah tak pandang lagi dah, dia tak memuliakan gurunya, itu guru pun dah terasa, doktor pun terasa, lantaklah sakit-sakit pi lah, ya. Jahil-jahil lah, ikutlah padan muka. Sebab apa? Kerana tidak memuliakan guru, ya. Baik, ada soalan nak tanya? Baik, itu adab dengan guru ni mustahak sangat, ya. Kadang-kadang kita nak cerita benda-benda yang tak baik tentang tok guru pun tak sanggup nak cerita, ya. Jadi kena simpan, jangan sampai cerita itu pada yang tak sepatutnya, ya. Sebab kalau kita kenal orang itu, kita nak cerita tak apalah, sesama pengajian itu pun kena jaga juga adab-adab. Tapi kalau cerita dekat orang-orang yang tak mengaji, ya, tak tahu selok-belok pengajian, ilmu adab dan sebagainya, takut jadi fitnah. Bila jadi fitnah, asbab cerita kita tadi tu payah tu, kita nak kena tanggung, ya. Jadi nak kena faham tentang apa yang boleh kita cerita, apa yang tak boleh kita cerita, apa yang boleh kita sentuh, apa yang tak boleh kita sentuh tentang guru. Banyak adab-adab dia, sama ada belakang ke depan ke. Kita takut kita ni nak ilmu dia, kan? Tapi adab tak jaga, susah juga tu.
Jadi tiada menasihat itu ada dua maksud lah. Ya, ada dua maksud. Tiada menasihat sama ada memang tak nasihat, ataupun satu lagi ada nasihat tapi tak manfaat. Kadang ada nasihat tapi tak mendatangkan manfaat. Nasihat itu sekadar curah air ke daun keladi, tak lekat pun. Begitu. Boleh? Ada soalan nak tanya? Kita baca sikit lagi. Kerana bahawasanya keduanya itu tiada kasih sayang. Tiada kasih sayang ia akan keduanya pada ketika itu. Maknanya hilang kasih itu. Ya, guru ni susah dia nak terasa dengan anak murid. Kebiasaannya guru ni susah nak terasa. Sebab kalau guru dah terasa dengan anak murid, guru tu akan fikir ilmu dia itu akan hilang berkat pada anak murid dia. Jadi guru ni kot mana pun dia akan pujuk hati dia itu supaya tidak terasa dengan anak murid. Itu sifat guru. Anak murid nak buat apa? Buatlah. Siap guru tu doakan pula. Mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan dia terhindar daripada sakit hati perbuatan anak murid itu. Dia doa supaya jangan dia sakit hati. Kasihnya guru itu kepada anak murid. Tapi anak murid tak erti bahasa, payah. Contoh, guru ini cukup susah nak sakit hati dengan anak murid, nak terasa dengan anak murid. Kalau boleh dia jaga, selagi boleh jaga dia akan jaga. Kalau boleh dia buat tak nampak je apa yang anak murid dia buat, cuma nak jaga sangat. Tapi kalau dah melampau, dia nasihat lah. Tapi tetap dia akan jaga hati dia supaya tidak terasa. Sebab dia tahu akibat kalau dia terasa itu, ilmu anak murid dia itu akan hilang berkat. Dia tahu. Sebab itu dia kalau boleh, seboleh-bolehnya dia tak nak dan tak akan terasa dengan anak muridnya. Melainkan dah teruk sangat, terasa nak buat macam mana. Itu sifat guru, kasih pada anak murid. Nak anak muridnya tu boleh dapat manfaat daripada ilmu yang dia belajar tu. Nak anak murid dia tu kok boleh mengajar, dia dapat saham. Jadi itu sifat guru. Jadi kita kena jagalah. Dan jika engkau terasing guru, maknanya mengasingkan diri daripada guru, kita jauhkan diri daripada guru, maka memadai olehmu dengan jahil kamu. Ikutlah, jadilah kita jahil bila kita jauhkan diri kita daripada guru. Kerana bahawasanya apabila terasing engkau daripadanya, nescaya tiada mencita-cita ia pada mengajar akan dikau. Dah asyik lari je, tok guru pun takkan tok guru nak kejar anak murid. Tok guru pun malas dah lah, tak ada semangat dah nak mengajar. Anak murid asyik lari je, tok guru pula terhegeh-hegeh contoh. Dia ajar orang yang nak je lah. Walaupun dia suka anak murid dia tu, tapi dah anak murid yang dia suka tu asyik buat dia sakit hati je. Jadi dia pun dah tak ada semangat nak mengajar. Dia carilah orang yang betul-betul nak mengajar tempat lain dan sebagainya. Bila tok guru tu dah berpindah ganda, baru cari balik tok guru. Contoh, baru nak mengaji balik lah. Bila tok guru ada, buat dek je. Itu kita punya perangai lah tu, kan? Bila tok guru tak ada, barulah cari. Maka tiada manfaat akan dikau oleh pengajarannya. Tak ada manfaat dah. Maka kekal engkau di dalam jahil jua. Jadi bila dah tak ada ilmu, jadi jahil lah.
Baik, Allah Subhanahu wa taala alam. Kita habis situ dululah. Baik, ada soalan nak tanya? Ya, baik. Bagaimana Ustaz ke seorang itu berilmu tapi dia tak mengaku diri dia guru, dan ilmu yang dia sampaikan, yang disampaikan itu bermanfaat, kita yang mendengar ni tidak boleh terima dengan ilmu dia. Dia kata ada yang kita tak berpendapat lah dengan apa yang dia kata dengan guru kita kata. Dia memang ada berilmu tapi dia tak mengaku dia guru, tapi ilmu dia tu bagus, tapi ada pendapat dia tu kita tak sependapat dengan guru yang kita ada. Betul tak? Baik. Jadi bila ada pendapat daripada guru yang mengajar, daripada guru yang mengajar, kalau kita tak sependapat dengan dia pada beberapa perkara, maknanya kita tak boleh terima pendapat dia tu, sebab pendapat dia tu berbeza dengan pendapat guru kita dan sebagainya. Tapi kita kena periksa lah, bentuk pendapat apa yang kita tak setuju itu. Adakah memang tak boleh terima pendapat itu bukan hanya pada kita, tetapi juga orang-orang lain yang mengaji perkara yang sama pun tak boleh nak terima. Maka kita hanya berdiam diri sajalah. Kita kata tak apalah, stop sampai sinilah. Apabila kita hormat dia kerana dia orang yang mengajar, kerana dia mengajar. Jadi pendapat dia tu kita tak boleh terima, jadi kita diamkan sahaja. Gitu. Walaupun pendapat itu katakanlah majoriti dia terima, hanya 2-3 orang yang tak terima. Kalau majoritinya terima, hanya 2-3 orang yang tak terima, tak sependapat dengan guru yang dia belajar. Tak sependapat dengan guru yang dia belajar. Jadi nak buat macam mana? Kita tak boleh nak memaksa orang untuk menerima apa yang kita terima. Tidak ada paksaan di situ, kecuali bila sudah ditegakkan hujah. Kalau tak terima juga, nak buat macam mana? Sebab dia umum sangat. Jadi bila umum sangat tu pun susah juga kita nak, orang kata apa, nak cakap tu kan. Contohnya yang mengajar itu perkara yang menyalahi majoriti. Contoh dalam surau tu, dalam masjid tu ada 50 orang, 40 orang yang dengar itu terima, 10 orang yang dengar tak terima. Dalam masjid tu je lah. Tapi dekat luar sebenarnya yang tak terima tu lagi banyak daripada yang terima dalam masjid. Pun susah juga situasi tu. Faham? Sebabkan ilmu tu kita nak kena nilai melalui majoriti ulama, bukan dinilai majoriti yang terima. Ilmu yang dinilai adalah mengikut majoriti ulama, bukan majoriti pengikut dan yang terima. Kalau kita nilai majoriti yang menerima, maka tidak ada satu timbangan yang sesuai yang boleh kita jadikan sebagai kayu ukur. Sebab kalau ada tempat tu dia mengajar benda pelik, tempat tu, contoh satu tempat tu dia mengajar, contoh mengajar tak payah semayang, majoriti dalam yang dengar tu semua terima. Dah sampai hakikat kenal diri tak perlu sembahyang, ada 2-3 orang tak terima. Tak betul ni. Takkan kita nak nilai kata yang ramai tu betul dan yang tak terima tu salah. Takkan apa yang dia ajar tu memang benda yang salah. Jadi nak kena tengok betul-betul dia punya skop, dia punya situasi dan dia punya kayu ukur dia tu, apa yang tidak diterima dan apa yang diterima itu. Ilmu yang dia belajar tu memang betul semua, tak salah. Tapi hanya mungkin dia cakap kasar, tak lembut. Lepas tu mungkin penyampaian dia jenis
kasar. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Jadi kalau macam tu kita boleh terimalah. Hanyalah itu cara penyampaiannya sahaja, bukan berkaitan dengan ilmu. Itu tak apalah. Ya, ada tok guru tu memang dia garang, dia kasar, kan? Kalau duk bercakap sikitnya dia halaunya keluar. Contoh, kan? Ni nak mengaji ke nak bercakap? Keluar sekarang. Contoh kan. Dia halaunya orang tu keluar. Jadi ilmu dia tak ada masalah, tapi cara penyampaiannya. Jadi disebabkan yang kena halau dengan Tok Syekh ni keluar, jadi dia punya perasaan amarah tu dah naik, perasaan marah dia, malunya apa ke. Jadi dia jaja ceritalah. Dia jaja cerita, ni Tok Syekh ni apalah. Berselawat penuh dekat mulut, tapi kasar bukan main. Yang halau orang, contoh. Ya, itu masalah kita, bukan masalah tuan guru itu. Masalah kita ni adalah penyakit yang Allah nak bagi ubat dengan cara begitu. Kadang-kadang tu, ya, jadi banyak lagi lah. Jangan nampak satu sudut je. Banyak lagi sudut-sudut yang lain. Jadi sudut-sudut yang lain tu kena perhalusi. Bila nak perhalusi tu kita kena cari kelas tasawuf lah pula. Betul ke tindakan kita ni? Ya, ada tak kena rasanya ni? Jadi nak perhalusi kena cari kelas tasawuf. Kelas tasawuf baru kita nampak jawapan sikit sebanyak, baru nampak ubat dia sikit sebanyak. Sebab manusia itu dia akan berhadapan dengan dua keadaan je. Suka, duka, sakit, sihat, susah, senang. Apa lagi? Dipuji, dikeji, diterima, ditolak, disokong, dibangkang. Itu saja keadaannya. Tapi kalau kita ada ilmu bagaimana nak mengatasi itu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara kita fikir, cara kita mengajar tubuh kita, mengajar hati kita itu, supaya jadi lebih baik, kita kena cari ilmu itu. Ya, apa pun, suka tak suka ke, orang terima ke, orang tak terima, orang benci, orang sayang, orang kasih, ya, orang benci, ya, orang tolak, orang terima, orang sokong, orang bangkang, kita tetap dengan Allah. Kita lihat kepada af'alullah. Bila kita lihat pada af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala itu, perbuatan makhluk tak ada kesan lagi dah. Tidak ada kesan lagi lah. Ya, jadi di situlah gunanya kita kena sulamkan dan kita kena blendkan ketiga-tiga jenis ilmu ataupun ketiga-tiga teras rukun dalam agama, iaitu Islam, iman, ihsan. Kita kena blend, kita kena campurkan semua tu jadi satu ramuan untuk makanan kita. Barulah kita selesa dalam perjalanan tu. Orang nak terima ke, orang tak terima ke, orang marah ke, orang suka ke, kita tetap dengan melihat kepada af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala itu. Ya, jadi Tok Syekh marah kita, itu pun af'alullah juga, tak apa. Adalah penyakit tu, kita pujuk diri kita lah pula. Jangan pergi bantai balik Tok Syekh tu. Contoh. Adakah kita, apabila kita tak suka pada satu guru tu, kita belajar dengan guru lain, dia punya main dia, adakah ilmu kita pada guru yang semua kita tak ada adab? Manfaat ilmu kan, kita tak suka pada guru ni. Ya. Kita belajar dengan guru lain, lepas tu kita memburukkan guru ni pada orang lain. Adakah ilmu yang kita belajar sama dengan guru ni, kita dapat manfaat? Amat dan kita dapat dia punya apa? Intifati dia lah, mata kita keberkatan ilmu. Jadi kalau ikutkan dengan guru yang tadi sajalah hilang berkatnya. Dengan guru tadilah kita hilang berkatnya itu. Jadi kalau boleh jangan memburukkan dengan orang lain. Jangan memburukkan guru, tak kira lah macam mana pun, ya, dengan orang lain. Itu adab kita, kecuali melibatkan masalah ilmiah. Masalah ilmiah. Kita ni jenis orang mengaji banyak, contoh. Ya, mengaji banyak. Dan kita adalah sikit-sikit ilmu tu,
Bukanlah taraf ustaz ke tok guru pun tidak, tapi adalah pasal banyak mengaji. Jadi bila kita dengar ustaz ni mengajar lain sikit lah, jadi kita refer lah guru lain contoh. Jadi hanya nak kepastian. Tak apalah, dapat kepastian cukup lah. Jangan pula itulah ustaz tu cerita tak apa-apa mengarut kan. Kalau nak cerita pun sebab bukan apa, ayat itu kita kena olah secara adab. Ada ustaz tu dia mengajar begini, itu yang rasa macam tak apa nak kena tu, itu tak apa lagi lah, adab itu biasalah. Dalam pengajian ada ilmiah, sudut ilmiah itu macam yang berlaku sekarang lah, hangat kan, di sisi penuntut ilmu, di sisi para asatizah, golongan-golongan yang tertentu, ya, bukan sekarang sahaja, sebelum ini pun, di mana nak sebut pun tak sedap, tapi sebut jugalah kan, macam mengkafirkan ulama, begitu ya. Ada golongan-golongan yang terpelajar, yang ada ilmu, yang makamnya itu masya-Allah di sisi masyarakat tinggi, sebagai guru yang besar ya, tetapi ada mengkafirkan sebahagian ulama. Jadi kita yang itu tak boleh terima lah. Dari sudut ilmiahnya itu kita tak boleh nak terima lah. Itu sudut yang lain ya, nak kena tengok balik ya. Boleh ya? Boleh, insyaAllah. Minta nasihat Ustaz. Kalau kita ada seorang guru yang kita minat dan kita cuba ikut cara pakaian dia, cara dia bercakap, cara apa yang kita suka dekat dia. Jadi adakah menjadi kesalahan, atau dia suka, atau dia macam mana cakap? Ya, boleh. Memang boleh ya. Jadi tak ada masalah harus hukum dia. Kalau kita dah suka tok guru tu, kita tiru cara dia. Kita bukannya nak, orang kata apa, mempermain-mainkan, tak. Tapi niat tu nak jadi macam dia tu ada contoh. Kita ni tak ada apa-apa Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Dapat berkat tu, dapat barakah meniru. Meniru tok guru boleh, tak ada masalah. Ya, dia biar tiru tok guru dulu. Akhir-akhirnya besok dia akan tiru guru kepada guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana guru itu dia waris kepada Nabi. Ya, ulama itu warasatul anbiya. Kita tak dapat nak ikut terus nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melalui wasilahnya, melalui warisnya itu, kita tiru cara gurunya tu. Boleh. Ya, tapi tiru yang elok sikitlah. Mana-mana yang tak berapa tu janganlah tiru. Tiru dari sudut pakaian tu cantik-cantik. Dari sudut-sudut yang lain tu, biar tok guru tu dia punya special, dia punya itu jangan tiru. Faham maksudnya tu? Kalau ada yang special tu pada tok guru tu, itu biarkan keunikan pada tok guru tu, kita jangan tiru. Kalau boleh lah, kalau nak tiru suka hati. Tak kisah. Contohnya macam apa, macam tok guru tu suka marah-marah ke apa ke kan, yang itu biarlah, itu khas untuk guru itu. Itu dia punya, memang orang panggil apa, dia punya trademark dia lah. Kita buat trademark lain, itu trademark guru tu. Kita jangan tiru copyright dia. Ya, kita ada cara kita sendiri. Tapi kalau kita nak tiru cara dia bercakap ke, boleh. Itu terpulang lah, tak ada masalah. Kalau kita tengok macam Habib Umar, berapa ramai anak-anak muridnya yang tiru caranya, barakah. Itu tak ada masalah. Macam Habib Umar kan, ramai kalau bersyarah itu, kalau berceramah itu, dia tiru cara tok gurunya Habib Umar Hafiz. Boleh, tak ada masalah. Dia suka dengan cara itu, dia tiru cara penyampaiannya, apa semua dia tiru sebiji. Orang tengok, oh sebiji macam Habib Umar. Lama kelamaan ya, guru itu bawa lagi jauh, nak tiru pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapatlah bahagian itu, bahagian masing-masing. Ada soalan lain? Soalan tadi yang dia peniru dia lah. Kita tiru pakaian dia, perbuatan dia, tapi kita faham tak ada ilmu. Bila orang kata tak tiru Minang, bila kata contohlah, kan misalnya saya tiru Ustaz kan, tiba-tiba satu majlis, dia nampak saya ni, wah ada satu perwatakan macam Ustaz saya pun,
doa. Kita faham tak tahu lah. Apalah nama yang Ustaz. Ya. Boleh, tak ada masalah. Jadi Kita tahu kosong. walaupun kosong, ya, dari sudut pemakaian itu kita dah dapat pahala. Dari sudut pemakaian itu kita dah dapat pahala, walaupun kita baru belajar Iqra, baru belajar bata atau baru belajar muqaddam, alif atas a, alif depan u, alif bawah i, a u i contoh. Tapi bila datang pakai serban, pakai jubah cantik kan, bila orang suruh sikit, minta maaf lah, cara yang baik lah, saya ni pakai je kata. Tapi dalam tak ada. Tapi saya suka pakai, ya, kerana pakaian itu syiar, ya, pakai itu syiar. Tak kira orang tu berilmu atau tidak berilmu. Sebab akhir zaman ni dia tak kira dah. Kalau dulu ya, kalau di Syria dulu, ya, kalau dulu-dulu lah, pakaian-pakaian begini hanyalah untuk ulama. Dia orang yang bukan ulama tak digalakkan pakai dulu-dulu. Sekarang tak dah. Ya, masa nak membezakan tu. Sekarang tak apa, pakailah, tak ada masalah. Kalau suruh baca doa, minta maaf saya sakit perut nak pergi tanda saja. Ya, tak apalah, itu pakaian je lah, pakaian. Ya. Jadi tak ada masalah, pakai itu syiar kita. Ya. Sebab kalau kita tak pakai, siapa lagi yang nak pakai? Kalau kita tak zahirkan syiar Islam itu dengan pakaian jubahnya, serbannya, nak harapkan siapa lagi akhir zaman ni? Pakai masa kelas pengajian pun jadi dah, atau pakai waktu sembahyang pun jadi dah. Kalau kat luar nak pakai seluar Yankee ke apa, tak apa, tak ada masalah kan. Tapi bila datang kelas dia pakai serban, dia pakai jubah, kerana syiar itu, syiar pada ilmu, syiar pada agama, syiar pada tok guru tu, ya, kita cuba zahirkan. Macam kita lah, ada kadang-kadang nak naikkan balik wajah bangsa Melayu, kadang-kadang ada hari pakai tanjak kan, pakai tengkolok, itu tak apa lah, nak pakailah, tak masalah. Ada orang nak pakai serban, pakai jubah, boleh, tak ada masalah. Tapi nanti pandai-pandailah jawab. Dia tak jatuh syirik ke Ustaz? Kat rumah kita solat pakai t-shirt, pakai kain ni, habis tu kita solat kat surau pakai serban, pakai jubah. Bukan syirik, apa, tak jatuh munafik ya. Tak ada masalah. Ya, tapi itu sebagai kita punya nasihat diri lah. Lama-lama besok, ya, lama-lama kita akan seragamkan di luar dan di dalam. Tak apalah, baguslah. Jangan tak ada langsung, biar ada, tak apa. Yang pakai cantik masa pergi surau masjid je, dekat dalam rumah pakai biasa-biasa. Biasa dah orang macam tu, semua macam tu lebih kurang lah. Ya, tapi jangan tak langsung. Jangan tak ada langsung, biar ada daripada tak ada langsung. Tak apa. Ya, benda baik, tidak ada masalah. Ya, pasal munafik itu bukan pada pakaian. Ya, munafik bukan pada pakaian. Munafik itu pada i'tiqad dalam itu. Munafik bukan pada pakaian. Dan juga benda-benda yang lain lah, banyaklah bahas tentang munafik itu. Ya. Bagaimana seorang penuntut ilmu tu Ustaz, dia belajar kat luar negara. Ini masalah sekali, dia di luar negara tu, dia di madrasah ke, di kampus ke, di universiti ke. Masalah sekali untuk guru dia panggil lecturer lah. Lecturer sana dia berfahaman selain pada ahli sunnah wal jamaah. Ada yang berfahaman Wahabi, ada yang berfahaman Syiah. So, macam mana tu? Sebab apa? Kalau anak murid ni tak hadiri kuliah tu, boleh dianggap gagal. Jadi terpaksa kita berlakon lah. Terpaksa berlakon. Contohlah, maksud dia kita kena habiskan jugalah. Tapi jangan pandang sudut itu. Jangan pandang sudut berlakon semata. Jangan pandang sudut terpaksa. Jangan pandang kepada sudut takdir, af'alullah itu. Allah letakkan kita pada tempat yang mana ilmu itu bukan ilmu yang kita nak sangat, mana ada bercampur.
campur fahaman-fahaman itu. Ya, jadi pandang pada sudut Allah nak bagi kita ilmu, walaupun ilmu yang tak sepatutnya itu kita belajar. Sebab apa? Sebab ilmu itulah yang kita boleh gunakan sebagai hujah. Jadi pandang sudut, alhamdulillah kita belajar selok belok ilmu diorang. Jadi ilmu diorang itu ada dalam kocek kita. Kalau nak berhujah, kita dah standby. Sebab kita dah ada pengalaman belajar di tempat mereka. Jangan pandang sudut ilmu apa itu W ke ilmu Syiah ke apa semua ke. Kalau ada lah lecturer tu, bagus juga. Dapat juga kita ilmu tentang diorang ni. Nanti bolehlah kita buat sebagai hujah. Cari jadi pandang sudut ilmu tu sendiri, pandang sudut pada perbuatan Allah Ta'ala, kerana perbuatan Allah Ta'ala itu tidak ada yang luar daripada hikmah, semuanya ada hikmah, sudut positifnya itu ya. Jadi apa sahaja yang Allah buat itu semuanya cantik, indah, hikmah. Pandang yang sudut itu ya, positif yang kita boleh dapat. Jangan rasa stres, jangan rasa tertekan. Macam orang pergi mengaji nak degree tapi nak mudah, minta maaf lah sebut, nak mudah pergi Universiti Madinah. Universiti Madinah mudah kan, kadang-kadang tu boleh dapat sponsor, tapi kena ikut cara pengajian mereka lah, di universiti sana tu. Jadi mengaji tak apalah. Kalau ada sebahagian universiti, tak semualah, ya, ikut pengajian mereka, cara tauhid-tauhidnya mereka itu, fiqh mereka. Ya, kadang-kadang tu tak sesuai dengan negara kita. Memang kadang-kadang tu tak sesuai dengan majoriti ulama. Anggaplah itu sebagai kita punya kursus untuk memahami lebih lagi ilmu mereka, sebagai kita punya tambahan ilmu. Nanti dah habis di situ, tambah tempat lain lah. Ya, sekadar kita orang kata apa, nakkan itu je dulu. Kadang-kadang perlu juga akhir zaman ni kena ada orang yang alim tapi dia ada title ya, supaya dia boleh masuk ke dalam organisasi-organisasi kan. Takut nanti yang banyaknya puak-puak sana yang ambil alih, kita nak bising pun dah tak boleh dah, sebab orang kita sendiri yang tak nak. Jadi boleh kalau ada budak-budak yang cerdik apa semua, dapatkan sampai PhD dan sebagainya, jadi boleh masuk dalam organisasi, tetapi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ikut majoriti ulama ni. Kalau dah dapat dekat dia orang tu, habis kita ya. Dia orang tu pandai berpolitik. Mereka pun, gerakan mereka itu pun asalnya gerakan politik, gerakan politik. Jadi selok belok itu dia tak kira warna, semua tempat dia ada. Yang penting dia bertapak. Itu kena jaga lah ya. Yang kita ni pula kadang-kadang tak nak lah. Akhir zaman ni susah dah nak macam dulu, mesti nak kena ada juga ya. Baik, boleh tu dekat sini dulu. Ada apa tu, tahlil apa? Waalaikumsalam.